استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Jawatan Kuasa dan seluruh muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian. Alhamdulillah, kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan kehidupan pada hari ini. Sama ada kita berkesempatan untuk sama-sama dalam halaqah pengajian kita pada malam ni, pada pagi ni. Saya sebut malam tadi, tak bangun tidur lagi, jenuh. Pada pagi ni diberi nafas pada tahun yang baru ni, insya-Allah kuliah yang pertama bagi tahun ni. Kita dah tahun baru dah tuan-tuan. Tahun baru masih lagi nafas yang sama, PKP. Ikut ke nafas yang baru lah, nafas yang sama masih PKP. Ala kulli hal, kita masih lagi berada dalam perbincangan kita dalam bab munakahat ini, antara rubuk-rubuk dalam fiqh ni. Fiqhul munakahat, iaitu berkaitan dengan perkahwinan umat Islam. Kita bincang buku dalam kitab Fiqh Al-Haji bagi terjemahan Pustaka Salam ni, jilid yang keempat. Kita baru lepas satu fasa perkahwinan yang berkaitan dengan wali-wali ni, dan kita masuk lagi dalam berkaitan dengan syarat-syarat wali dalam perkahwinan ni. Syarat-syarat wali. Baru ni kenduri tak apa nak banyak lah. Dia kata kalau PKP yang sebelum ni dia jadi panic buying. Orang pakat nak berbelanja, nak pergi beli kan. Mai PKP hak kedua ni, orang tahu dah nak buat PKP, dia pergi panic nikah. Pakat nak menikah habis sebelum mai PKP hari tu. Dia tahu dah ni nak PKP pula, pakat nak menikah. Baguslah kan. Tok Khatib kita kemarin pun baca bab nikah juga kan. Kat celik belakang. Saya dengar hujung-hujung tengah Tok Imam pun macam seronok kan. Ialah perkahwinan ni satu benda yang sebagaimana disebut, dan dia juga satu benda yang satu sunnah yang turut dilakukan oleh bukan hanya menghubungkan dua keluarga, tapi melibatkan hubungan kerajaan, kedaulatan Islam. Dia juga melibatkan hubungan kerabat. Sebab tu kalau kita tengok Kebahdul yang mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong kan, Sultan Abdullah, dia berkahwin dengan Tunku Aminah, Raja Pengerusi Agung daripada Johor, dan Sultan Abdullah daripada Pahang, anak almarhum Sultan Pahang. Tunku Aminah juga daripada Johor, anak almarhum Sultan Johor. Kemudian ada lagi lah beberapa kerabat-kerabat yang lain yang sebelum-sebelum tu kita tengok berkahwin antara negeri. Rupanya yang tu bukan hanya sekadar nak menjaga title kerabat tu, dia juga nak memelihara hubungan kerajaan di antara kerajaan.
Dia panggil hubungan dia tu. Kalau kisah dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika di hujung pemerintahan Sultan Abdul Hamid, antara khalifah terakhir Turki Islamiah, Turki Uthmaniyah, dia menghantar 2 orang perempuan yang dipersiapkan, 2 orang wanita yang dipersiapkan untuk berkahwin dengan kerabat di Raja Johor. Yang pertama nama Ruqayyah Hanum, yang kedua nama Hatisi Hanum. Hanum ni. Hanum ni rupanya dia gelaran untuk wanita-wanita bangsawan. Kalau Basha pula ataupun Pasha untuk lelaki bangsawan. Jadi dipersiapkan, dihantar untuk berkahwin. Ini di antara hujung-hujung pengakhiran sebelum jatuhnya Khalifah Turki Islamiyah ni, Turki Uthmaniyah ni. Dihantar berkahwin dengan kerabat Johor. Sebab apa? Sebab nak jaga hubungan Turki Johor. Sebelum ni Khalifah Uthmaniyah tu dia menaungi di antara negara-negara kedaulatan Islam di dunia ni. Antaranya Aceh bawah Turki Uthmaniyah. Melaka pun sama, bawah Turki Islamiyah, Turki Uthmaniyah. Apa lagi? Johor, Pahang. Sebab tu apabila Portugis serang Melaka dulu, kerajaan Turki Uthmaniyah ni minta tolong Aceh sebab dia tak sempat. Dia pun kalut duk kena attack dah secara dalaman ni. Makna kejatuhan Turki Islamiyah ni, Turki Uthmaniyah ni, dia minta Aceh pi cover, pi lawan pula dengan Portugis di Melaka. Kemudian sampailah Portugis tak boleh nak berjaya, tapi berjaya juga disebabkan beberapa helah-helah yang berlaku. Itu di antara kelemahan kita. Akhirnya Portugis duduk kat situ. Kemudian Aceh dia mintalah bantuan daripada Johor, Pahang sebagainya. Kat situ ada, sebab tu kita tengok Aceh ni ramai juga orang-orang ni duduk merata kan. Ada 2-3 tempat. Nak cerita Ruqayyah Hanum dan juga Hatisi Hanum ni, 2 orang wanita yang diutuskan untuk berkahwin ni. Ruqayyah Hanum ni sejarah dia ada kan. Hatisi Hanum ni tak apa nak dapat lagi. Dalam manuskrip pun duk tengok tak apa nak ada. Dalam bacaan saya tengok Ruqayyah ni dia perkahwinan yang pertama dengan dengan Ungku Majid. Ungku Majid kemudian dia pun dapat anak Ungku Hamid. Ungku Hamid ni siapa? Sebelum tu Ungku Majid ni adalah adik kepada Sir Abu Bakar, iaitu Sultan Abu Bakar, Sultan Johor yang sebelum tu. Sultan Abu Bakar. Atas lagi lah kan, daripada Sultan yang ada sekarang ni, cucu dia lah, cicit kan. Kemudian Ungku Majid ni ada anak Ungku Hamid. Ungku Hamid ni siapa? Ungku Hamid ni ada anak nama dia Ungku Abdul Aziz. Ungku Abdul Aziz. Hak meninggal baru ni. Pengasas kepada tabung haji. Dia ada darah Turki. Sebab nenda dia tu, nenek dia tu daripada Ruqayyah Hanum tu daripada Turki. Ungku Abdul Hamid. Kemudian apabila meninggal Ungku Majid, Ruqayyah Hanum tadi ni yang kata orang Turki tu, dia hantar mai tu, dia kahwin dengan Syed Ali Al-Atas. Depa ni dapat pula anak Dr. Syed Hussein Al-Atas, bekas NCUM, Naib Chancellor Universiti Melaya. Kemudian dia ada lagi anak nama dia Dr. Syed Nuqaib Al-Atas, pengarah Istek tu. Kemudian dikisahkan perkahwinan mereka tak direstui oleh Sultan Abu Bakar, mereka bercerai. Ruqayyah Hanum ni kahwin pula dengan satu orang nama Datuk Jaafar Mahmud. Waktu tu dia jadi Menteri Besar Johor. Datuk Jaafar Mahmud ni ada anak nama apa? Datuk On Jaafar. Datuk On Jaafar yang sejarah orang mengaji tu. Datuk On Jaafar ni ada anak lagi siapa? Turun pergi lagi kan. Tun Hussein On, Tun Hisham Mudin, Tun Hisham tak tu lagi Datuk Hisham Mudin.
Kemudian dia ada anak pula perempuan di waktu kahwin dengan Datuk Jaafar ni, dia ada Azizah Jaafar. Turun lagi Azizah Jaafar tu ada dia Azah Al-Saqaf apa? Azah Al-Saqaf ni siapa? Azah Al-Saqaf ni adalah isteri kepada Tunku Abdul Aziz. Isteri kepada Tunku Aziz. Ada mai tu. Dia pecah tu turun pi, dia mai kembang. Tu kalau kata kerajaan Turki Uthmani ada lagi tu, hubungan Johor dengan depa kuatlah tu. Sebab waris-waris dia ada kat situ tu. Bangsawan Melaka tu. Tu nak abang kata dia bina bukan hanya hubungan keluarga antara kampung ni dengan kampung tak, kerajaan pun sama. Dia bina macam tu. Tu kekuatan perkahwinan tu. Bila dah keturunan pun banyak kat situ, dia lagi kuatlah hubungan tadi tu. Kan macam kita lah, bila kerabat kita kat tubuh ramai, dia beradik pun kita jadi hubungan semakin kuat. Itu cerita bab perkahwinan. Kemudian satu lagi saya tengok, satu sudut lagi, Syekh Zainul Asli ada cerita satu. Dia kata kita ni kalau kita tengok cuba selidik tengok salah silah kita dan juga isteri, mesti jumpa dekat satu orang. Contoh apa Tok Nek, Tok Enjang, Piut apa kat atas tu kan, ada mesti bertemu juga sikit. Dia kata dia bau-bau macam tu ada. Sebab tu dia boleh hidup serasi elok. Wallahu alam. Itu kalam daripada ulama lah. Baik. Wallahu alam. Itu cerita berkaitan dengan perkahwinan ni. Maknanya hubungan perkahwinan ni dia boleh melibatkan pertalian yang sangat hebat. Sangat hebat. Baik. Kita berada dalam tajuk kitab kita ini, kedudukan wali, dan juga kita akan masuk syarat-syarat wali. Baik. Kedudukan wali itu kita baca banyak kan, kedudukan wali itu kita dah baca banyak. Cerita yang saya sebut tadi tuan, kalau kita baca buku sejarah biasa ni tak pernah nak dapat kan, tapi kalau kita tengok balik kajian-kajian yang dibuat daripada manuskrip lama, dia akan jumpa kisah-kisah di sebalik sejarah yang kita duk mengaji dulu. Saya minta maaf kalau ada cikgu sejarah awal ni kan. Kisah di sebalik tu yang kadang kita pun pelik. Orang mai jajah kita, Portugis jajah kita, kita pergi duk jaga pula dia punya tinggalan penjajahan dia. Patut kita kena marah ke dia, awak mai jajah kami. Tuan pun tengok saya lain macam ni. Saya berhenti dekat tu. Berhenti dekat tu. Tapi sungguh, sebab bila kita tengok sejarah-sejarah yang dibuat dari manuskrip lama ni, dia tally dengan satu karya dengan satu karya. Tapi kalau hak sejarah kita baca buku tata lima, tempat kan semua tu, syarikat India Timur Inggeris ada lah syarikat-syarikat tu. Tapi di sejarah tu nak cari kat mana bukti dia dekat dinding, dekat batu-batu hak depa tulis, dekat manuskrip yang lama-lama, karya lama tak pernah ada. Tu yang jadi kita punya betul ke tak betul kan. Sekali dia korek lubang, korek jumpa batu ni, betul ni habaq kata dia punya apa semua. Cara sebalik tu kita tak tahu kan. Saya sebut ni sebab ada satu buku tu kajian dibuat di Turki. Banyak maklumatnya ada di Turki. Kalau ikut kerajaan Turki lah, Turki Uthmaniyah punya khazanah tinggalan. Baik, balik tajuk kita ni. Kita bukan nak cerita bab sejarah dah bagi ni. Saja saya teringat tu cerita api ya. Kedudukan wali. Kita baca tu kedudukan wali ada banyak, daripada bapa turun pergi kat datuk. Kan? Kemudian diturun ke adik lelaki, kemudian adik beradik sebapa, kemudian diturun habis ikut waris asabah dalam faraid. Waris asabah dalam faraid ni kita boleh simpulkan bahawa semuanya lelaki lah. Bila sebut asabah ni, orang yang boleh menghabisi. Dan dia tak boleh perempuan tu menghabisi. Perempuan tu dia ada kalanya juga kan, dia menghabisi dengan orang lain. Dengan ada orang lain dia boleh menghabisi. Baik. Syarat wali. Ke surat 7, 8,
738 dan 739. Yang pertama, syarat wali adalah Islam. Orang kafir tidak boleh mengahwinkan perempuan Islam kerana tidak ada al-wilayah, yakni kekuasaan orang kafir terhadap orang Islam. Firman Allah Ta'ala, "Walan taja'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang kafir untuk membinasakan orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 141. Juga kerana wilayah dalam perkahwinan merujuk kepada golongan asabah dalam masalah harta pusaka. Itu saya sebut tadi tu. Dia ada wilayah ni dia akan bersabit dengan orang yang dalam harta pusaka dia dapat asabah. Dalam masalah ini, orang Islam dan orang kafir tidak boleh saling mewarisi harta pusaka antara satu sama lain. Sama juga kaedah dia dalam harta pusaka ni, dia akan terhalang apabila berlaku murtad. Murtad, terhilang, dapat harta pusaka, dia panggil qatul waris, bunuh waris pun tak dapat harta pusaka. Bunuh waris ni maksudnya contohlah kita tengok cerita tiga Abdul. Tiga Abdul, tiga orang beradik depa, hak ni waris asabah ni. Kan semua tiga-tiga orang tu tak ada anak perempuan, depa semua. Dia nak banyak. Andai kata Abdul Wahab bunuh yang dua-dua orang tadi tu, dia dapat semua. Yang tu sebagai qatul waris, dibunuh waris. Dia bunuh waris ni untuk dapat seorang. Kita tahu maklumat tadi tu, tahu dengan sengaja dia buat, dia tak dapat, terhalang dia untuk mendapat harta pusaka. Walaupun bagaimanapun orang kafir boleh mengahwini orang kafir yang lain walaupun mereka berbeza agama, seperti Yahudi mengahwinkan orang Kristian atau sebaliknya. Ini berdasarkan firman Allah, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang kafir setengahnya menjadi wali kepada yang lain. Tidak wali kena Islam. Sebab itu disebut yang kita bila nak akad nikah tu, walaupun wali sekalipun, Tok Qadi dia kata, mai kita sama-sama istighfar, mai kita sama-sama mengucap untuk nak tajdid syahadah kita. Takut ada dalam hidup kita ni, kita pun tak sedar, kita tergelincir sikit, lari sikit kan, mensyirikkan Allah ke, ataupun kita mempertikaikan hukum Allah ke, apa saja yang kita buat tu dalam hidup kita melibatkan dosa yang syirik. Jadi kita istighfar, mengucap, membetulkan balik syahadah kita untuk kembali landasan Islam, maka sah perkahwinan tadi. Apa jadi kalau wali tidak Muslim? Tidak sah perkahwinan. Selesai, mudah faham. Jadi cerita yang menikah di Johor Meoki tu apa cerita? Tak tahu, saya pun tak tahu, senyap. Kan ada wanita Malaysia, orang Johor, dia berkahwin dengan seorang, dia pun Meoki juga perempuan ni kan. Dia kahwin dengan ketua pasukan ketua pasukan hoki India kan. Kemudian dia ialah ceritanya India tu main lawan di Malaysia, ada hubungan, dia pun bercinta sebagainya, lepas tu kahwin pula di India mengikut adat yang sana kan. Jadi benda tu sekarang ini tak ada, wallahu alam, mungkin tuan ada maklumat kan? Tak dijelaskan lagi. Mengikut penjelasan keluarga, perempuan tu masih Muslim dan lelaki tu juga telah pun masuk Islam. Lelaki tu bukan Islam sebelum ni, dia masuk Islam. Itu penjelasan setakat itu je. Detailnya wallahu alam, kita mungkin ada, mungkin tak ada, kita bersangka baik. Cuma kita tengok dari sudut hukum dia. Kalau hukum tadi ni, wali dia macam mana? Wali tadi ni kalau ikut nak berkahwin di luar, boleh tak boleh nak buat cara dia tu? Boleh, tak ada masalah. Ikut prosedur. Buat permohonan di Jabat Agama Malaysia, Malaysia bagi kebenaran, kemudian bawa surat tadi pi sana. Wali nak ikut pi nikah kat sana pun tak apa. Selesai, tak timbul isu. Kan? Khuruj minal khilaf mustahabun.
Keluar daripada khilaf, buat apa kita nak sabuk-sabuk tu? Bagi clear jalan elok. Kan? Pemberita nak tulis apa senang kan? Ni pemberita hak ni tak tahu apa masalah. Cerita sebenar tak tahu. Ataupun nak buat permohonan kat sana, depa memang dah duduk kat sana. Tak ada masalah. Kita ada kedutaan Malaysia kat sana. Wakil negara kita buat permohonan di sana. Kan? Maklumkan kat sana. Kan? Balik mai sini kita endorse je. Yang jadi masalah tu bila berkahwin di luar tanpa kebenaran, so dia kena patah balik Malaysia nanti, dia nak buat pendaftaran. Yang tu nak kena buat permohonan pengesahan nikah. Waktu tu dia celaru balik. Kan? Dia nak tengok balik prosedur cukup tak cukup. Itu sepatutnya berlaku. Hal keadaan dia ikut dia punya adat tadi, kalau yang tu hanya sekadar adat, tidak bercanggah dengan agama, ialah masih boleh kita masih boleh kompromi lah. Tapi melibatkan, kalau ada adat-adat yang melibatkan hukum-hukum agama yang kata Hindu tu, kan, dia boleh jatuh kepada syirik, boleh menggugurkan akidah. Yang ni kena clear dalam isu tadi lah. So sampai hari ni kita pun Allah. Tapi kalau andai kata dia kata dia masih Islam, tapi dia buat benda tu di sana, tidak menjadi satu kesalahan di India, sebab diiktiraf perkahwinan yang Islam dengan agama, berlainan agama ni. Cuma di kita lah, di Malaysia je tak dibenarkan dalam hukum kita lah, hukum agama, hukum Islam. Kita nak panggil dia balik mai pun, dia bukan buat satu jenayah, sebab di sana dia iktiraf perkahwinan kalau berlainan agama. Nak keluar balik mai, kalau dia dengan rela hati, okey. Nak ekstradisi sebagai penjenayah balik mai, susah. Jadi dia punya, sebab tu konflik ni melibatkan diplomasi sebagainya. Itu dia ada beberapa benda-benda lain lah kan. Kalaulah dia dah, ini kalau lah, na'udzubillah, kita pun tak sebut benda itu sangat. Kita kalau dah dia pun bersimpang sikit daripada akidah kita, itu muhasabah sama kita. Macam mana sampai boleh pangkat jadi macam tu? Dan wanita kita Muslim lepas sampai ke situ. Itu satu muhasabah. Baik. Yang kedua, syarat wali hendaklah adil. Adil maksudnya tidak fasik, iaitu wali tidak melakukan dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa kecil, tidak melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah seperti kencing di jalan raya. Dia bagi contoh, bukan saya sebut kan. Piduk kencing tengah-tengah jalan kan, tiba-tiba piduk selak kat situ kan, pakai jubah comel lah, elok kan. Balik kuliah tu tak kencing sangat, pergi kat parit tepi tu, selak pergi. Lalulah tepi Tok Sia. Tok Imam apa? Tok Imam pula. Ustaz, apa tu? Nak ni duk bilang anak ikan. Padahal dia kencing tepi jalan. Seperti kencing di jalan raya, kencing berjalan. Saya ingat kencing berjalan. Tak, maksudnya berjalan dengan kaki ayam dan sebagainya. Tapi kalau dia duduk berlari tengah padang kaki ayam, jangan kata ada tu. Kan, kadang saya buat agak saja nak bagi nak dapatkan dia punya apa, pijak tanah sikit dengan rumput kan. Pagi-pagi pula dapat embun pagi kan. Ataupun dia tengah duduk berkebun kan, kita marah dia, apa ni jatuh maruah tu, pakai kaki ayam duduk kebun pipik dia kan. Ini yang kata tengah-tengah awam ni, tengah jalan kan. Orang itu fasik, tidak boleh mengahwinkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali berpindah kepada wali selepasnya, karena dia tidak adil. Itu berkaitan dengan adil. Muka surat sahihnya. Yang ketiga, baligh. Kanak-kanak tidak boleh menjadi wali kerana tidak boleh menguruskan dirinya sendiri. Oleh itu dia tidak boleh menjadi wali kepada yang lain. Orang lain adalah lebih utama. Wali ini dia akan berpindah. Nanti kita akan bincang, tengok sikit. Kan? Kanak-kanak tidak boleh menjadi wali yang belum baligh. Kemudian yang seterusnya berakal. Orang gila tidak boleh menjadi wali kerana tidak boleh menguruskan dirinya. Oleh itu dia tidak boleh menjadi wali kepada orang lain yang lebih utama.
Yang kelima, tidak mempunyai kecacatan yang boleh menjejaskan pandangan. Seorang yang tidak jelas pandangannya disebabkan terlalu tua, cacat akal, tidak boleh menjadi wali kerana tidak mampu memilih pasangan yang sekufu. Jika wali sakit dan pingsan disebabkan sakit, perlu menunggu sehingga dia sedar kerana pingsan yang dihadapinya hanya sekejap. Ia umpama tidur. Terjejas akal ni pernah juga dulu saya bicara satu kes. Dia kata ayah dia tak mau jadi wali, jadi dia buatlah permohonan untuk wali enggan. Nak beritahu kata ayah dia enggan menjadi wali. Kemudian bila kita bicara, teliti tengok keterangan, rupanya ayah dia ada satu lagi penyakit berkaitan dengan inilah isu ni, isu dia problem dia punya mental tu sikit. Ada kala betul, ada kala tak pun nak betul. Adik-adik macam tu. Kemudian kita minta lah nak heret main mahkamah pun tak mau. Tak mau main mahkamah. Anak dia pujuk pun tak mau main. Tapi nak suruh sign borang kebenaran kahwin pun tak mau juga. Jadi kita nak dengar apa keterangan ayah dia. Jadi kita hantarlah wakil, minta belum daftar rujuk dan nikah, PNCR ni pergi tengok. Kan kita arahkan PNCR pergi tengok apa isu dia dan minta dia jadi wali, minta ayah tu sign. Kemudian keterangan daripada mendaftar nikah dan rujuk ni, dia kata memang ayah dia ni ada masalah mental. Waktu kami pergi cari tu, waktu saya okey, saya tak okey. Lepas tu dia lari hilang, tinggal tak mau. Dia kata dia janji nak main, tengok tak main juga. Bila dapat keterangan-keterangan macam tu, ada juga keterangan daripada medical report, maka kita dapat sahkan dia ada masalah. Maka berpindah dia punya wali. Yang keenam, wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan safih. Maksud orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan safih ialah mereka yang membazir hartanya. Mereka tidak boleh menguruskan dirinya. Bentulah lebih utama lagi, mereka tidak boleh menguruskan orang lain. Safih. Safih orang yang tak boleh, yang bukan tak boleh, dia tak reti nak uruskan harta dia. Mudah faham itu. Dia boros. Boros dia ni bukan untuk kebaikan. Boros dia untuk, memang saja boros. Dia tak reti. Ada dapat duit pampasan 1 juta, saat dia habis. Dia tekan online, tambah online ni, dia tekan Shopee, Lazada, saat dah settle. Dia tak reti. Beli apa semua. Kawan dia, abang hantar nak beli set kat aku, dia pun beli. Dia tak tahu. Dia satu istilah fiqh, safih. Yang ketujuh, orang yang berihram juga tidak boleh menjadi wali. Orang yang sedang berihram haji ataupun umrah tidak boleh mengahwinkan orang lain sebagaimana yang difahami daripada hadis sebelum ini. Yang bermaksud orang yang berihram, yakni lelaki dan perempuan, tidak boleh berkahwin dan tidak boleh dikahwinkan dengan perempuan yang berihram atau tidak. Cerita-cerita dulu ni memanglah kot no. Tuan-tuan ada yang biasa pergi naik kapal tak? Kapal terbang penuh lah, ramai lah kan. Kapal layak tu, kapal yang laut tu kan. Dulu memang ramai tu, banyak tu. Dulu lama kisahnya lah, Allah alam, saya pun tak biasa, tapi dengar kisahnya macam tu ramai. Sebab tu dulu dia kata kalau balik, sebab dalam perjalanan tu lama sangat. Dalam tu dia ada tekong-tekong, ada tukang ajak dia, guru-guru agama yang duk mengajak dalam tempoh tu. Dalam tempoh tu. Jadi lama lah nak tunggu ni. Pak pergi Mekah tak balik-balik lagi, anak ketak-ketak nak nikah. Lepas tu pak kata tak apalah. Nanti aku pergi sana ni hang jadilah wali. Boleh tak boleh? Tak boleh juga sebab wali dalam ihram. Kan? Cerita dulu kan. Jadi kena tunggu lah. Tapi zaman lah tak apa kan, pisat kan, tak rasa apa. Pergi tengok balik dah. Lah bila hang pergi haji? Bila hang pergi Mekah? Kan? Mungkin barangkali dulu sungguh kot dia faham betul-betul, sebab dalam perjalanan tu dia ada guru agama dia mengajak kan. Dia kefahaman haji dia dan juga ilmu dia. Kemudian balik pula mengaji pula lagi. Banyaklah yang dia dapat kan. Baik. Itu yang disebut sebagai syarat-syarat wali. Okay.
Lewat dah kita ni. Sikit lagi, 7.30 kan. Berjapian tu sikit, bukan ada periksa pun kan. Kau jangan ada periksa. Tak ada periksa kan. Kau nak kena jawab periksa kan. Aku balik kan. Aku ni dah pencin ni periksa apa kan. Baik, selesai tadi antara syarat-syarat wali itu clear kan, benda-benda yang boleh kita fahami. Kemudian dia masuk sikit berkaitan dengan bahagian-bahagian wali. Wali ada dua bahagian. Yang pertama disebut sebagai wali mujbir. Yang kedua wali tidak mujbir, ghair mujbir kan? Yakni wali biasa. Kita tengok kita duduk bahagian mana kan? Apa maksud wali mujbir? Wali mujbir terhad kepada bapa dan datuk. Datuk sebelah bapa. Wali mujbir berlaku hanya kepada perkahwinan anak dara sahaja, sama ada dia masih kecil atau sudah besar, berakal ataupun gila. Oleh itu, seorang bapa atau datuk dibenarkan mengahwinkan anak perempuannya yang dara, walaupun tanpa kebenaran dan keredaannya, kerana bapa lebih mengetahui kebaikan untuk anaknya. Macam tu. Oleh kerana kasih sayang yang mendalam seorang bapa terhadap anaknya, ia hanya akan memilih suami yang baik untuk anak perempuannya. Maksud dia gini tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni ada anak perempuan kan, yang masih belum berkahwin, anak dara, bukan janda kan, ataupun kita ada cucu perempuan yang ayah dia, anak kita, ayah dia pun dah meninggal dunia, kita lah wali kat dia. Dua keadaan ni, ini yang disebut sebagai wali mujbir. Sebab tu dalam bab yang kita tengok cacat akal tadi, dia dah sebut tentang apa? Kalau dia tua atau terjejas pandangan sebagainya tu, dia main bincang dekat wali mujbir ni lah. Sebab dia nak pilih orang yang baik untuk tanggungan dia, anak perempuan ataupun cucu perempuan dia. Pastilah dia pilih orang yang baik. Dia tak pilih sebarangan. Sebab orang-orang wali mujbir ni, kalau dia nikah tanpa kebenaran anak, anak tak mau pun dia pergi nikah, sah perkahwinan tadi. Sah perkahwinan. Dan tiba-tiba kita duduk main masjid kan, duduk tengok, kenal lah satu orang ni kan, bagus, saat-saat dia duduk main qomat, saat-saat dia jadi imam, saat-saat nak khusuf depan belakang ni. Kemudian bukan sinilah tempat lain, imam pun kenal lah dengan nak duduk nampak ni. Satu hari dia imam jadi imam ni, dia kalih-kalih belakang, dia pun rasa macam terkejut macam mana tu. Dia salam tu ikan budak tadi ni, budak lelaki tadi ni, aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku sekian-sekian. Hak lelaki pun terkejut, aku terima nikahnya. Jahanam. Sah tak sah? Ikut jadi sah kan? Walaupun anak dia pun tak tahuan pun. Duduk mengaji lagi dia tak tahu ni. Balik-balik ni, puak dah kahwinkan hang dengan ni lelaki hang pi. Sah? Dia saksi makmum belakang. Pilih siapa kan? Pilih nak siapa dia Rahim jadi saksi. Dia nak cerita tentang wali ni boleh bagi nikah dan siapa. Sebab tu ada satu orang main video ni, orang Arab, dia cerita bab nikah kan. Kemudian dia kata lah, aku nikahkan anak aku Cipulamil dengan kau sekian-sekian. Kemudian budak anak murid dia lelaki ni pun nakal. Dia kata qabil tu, oh ya saya setuju, saya terima kan. Ada satu video Arab tu. Sebab tu kawan-kawan ni seronok. Tapi kalau dalam bab terkeluar daripada bab ni lah, kita nak mengajak, tu terkeluar lah. Tapi saya sebut macam tu, jenuh anak saya duduk kat rumah kan. Sebab dia sebut kat sini, kata apa, masih kecil atau sudah besar. Kawan duduk kayu gerak lagi petang-petang anak saya perempuan tu, tiba-tiba puak duk mengajak sini, sebut tu dah. Hak alim belakang semua kata sah ustaz, sah pun dah boleh ni, kena pergi daftar. Mampu aku kata berhenti lah. Tak macam tu kan. Saya nak cerita bahawa wali mujbir ni kuat. Dia tak boleh duduk main-main, duduk melawak main kan. Dia boleh
Sebab tu dalam benda yang kita tak boleh duk melawak ada 3 benda. Yang pertama nikah. Kan? Wali mujbir lah, wali mujbir ni. Kemudian talak. Talak bagi lelaki. Sama ada kita main-main ke sungguh-sungguh ke, kalau kita sebut jatuh. Berlakon ke apa ke jatuh. Kan orang nak berlakon drama kan. Dia suami, isteri dia kebetulan isteri dia hak betul. Berlakon beradegan talak. Jatuh talak tu. Ataupun dia duduk menyanyi kan lagu, satu lagu. Kan. Dia cerita apa, ceraikan apa semua tu. Dia buat. Sebut lafaz tadi. Jatuh kat bini dia. Yang kedua, yang ketiga adalah rujuk. So 3 benda ni walaupun main-main dia akan jadi jatuh. Untuk mengajak terkeluar daripada perbincangan tu lah. Tidak pakai tak sampai lah ilmu tu. Kalau duk tahan benda simpan ni kan. Tak sampai, kita kena cerita. So dalam bab ni wali mujbir dia boleh mengahwinkan anak dia yang saya sebut tadi anak dara saja. Kalau janda tak boleh. Janda kena minta izin dia, kena abang. Tapi dengan syarat lah, kan, tengok sama nak menikah tu. Kan, yang pertama tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan tersebut. Kan, kita ni nak bergaduh dengan anak perempuan kita, kita nak penaya dia. Kita kata aku nak pergi nikah dengan lelaki ni, kita pergi nikah dia. Anak tak setuju. Sebab nanti jadi apa? Jadi perkahwinan tadi nanti mesti dia akan jadi tak elok dan berakhir dengan perceraian. Memang ada kes begitu. Kan? Satu orang perempuan ni dikahwinkan oleh keluarga dengan keluarga sana tu tanpa persetujuan dia, tanpa kerelaan dia. Kan? Zaman dulu mungkinlah kot tuan-tuan. Kan? Kita dengar cerita apa? Cerita satu orang lelaki yang makan buah apple tanpa sengaja. Kemudian bila dia termakan baru dia sedar, aku makan buah apple siapa ni? Kemudian baliklah tuan-tuan. Dia pergi cari sampai jumpa tuan rumah tu. Tuan punya apple. Nampak satu pokok apple. Dia kata, ini apple ni apple tuan ke? Dia kata pokok ni pokok siapa? Dia kata pokok saya. Jadi dia minta maaf lah. Dia minta izin sebab dia dah termakan apple tu. Kemudian tuan rumah tadi, tuan kedua pokok tadi, dia kata boleh aku maafkan kau tapi kau kena kahwin dengan anak aku. Tak apalah kalau macam tu punya syarat, saya nak lepaskan diri dia daripada benda yang haram, benda yang syubhah, benda yang batil, benda yang tanpa izin ni, dia nak kahwin, tak apa. Tapi anak saya ni buta. Dia kata. Dan anak saya ni pula bukan takat buta, bisu pula dia kata. Kawan ni pun dia terkejut lah. Kan? Bila terkejut, Allah Akbar, dia kata tak apalah nak buat macam mana. Kalau itu saja cara nak membersihkan diri daripada benda yang haram, benda yang tak betul tak apa, sahaja dia redha. Macam tuan-tuan kita kalau boleh pergi cari-cari, dia kata nikah dengan anak aku, sedap kan. Tak apa, dalam nikah bunyi sedap kan. Bila sebut kata bisu ni, dia mula tunduk kepala. Bila kata buta pula, habis. Maka dia pun berkahwin. Kan? Hak anak perempuan ni tak tahu apa lagi ni. Pak yang duduk deal kat luar apa pokok apple. Anak perempuan tak tahu lagi. Bila kena anak dah rasa kahwinan tadi. Bila malam nak berkahwin tu, malam dah berkahwin, masuk ke bilik tidur. Masuk-masuk tengok, ini orang lain ni. Dengar bila bagi salam, jawab salam. Kan, bila jawab salam ni, tak bisu. Kan. Kemudian, bila masuk ke dalam, dia tengok. Lelaki tu masuklah, perempuan tadi. Bila tengok tu maknanya, tak buta. Kan? Cantik pula tu. Dia keluar pergi jumpa pak mentua. Ni pak betul ke hak dalam tu isteri saya? Kan? Nak abang kata nikah dengan wali mujbir ni, dia pun tak tengok bini dia lagu mana. Kan? Lepas tu dia kata, betul? Tu anak aku. Itulah bini hang yang kita nikahkan tadi ni. Dia pun alhamdulillah lah. Tengok segak tuan. Segak. Kan? Tak buta. Jadi pak kata buta, pak kata bisu. Tak, sebenarnya anak aku ni tidak pernah tengok benda maksiat, aku jaga. Anak aku ni tidak cakap benda yang tak elok sebab aku jaga. Tu dia zuriat yang baik. Maka berkahwinlah mereka ni. Kemudian ni kisah sambungan dia. Kan? Berkahwinlah mereka orang yang soleh ni dengan yang solehah ni, dapat zuriat yang baik, anak dia jadi ulama.
Kan sebab apa? Sebab kesungguhan dia nak membersihkan diri itu. Dan anak yang perempuan tadi pula zuriat yang baik, yang dijaga, yang dipelihara. Dapat anak yang soleh jadi ulama. Tapi ada satu kelemahan, tuan. Dia tidak boleh sebut huruf dad. Ulama tadi ni, ulama besar tak disebut dad. Kan? Jadi waladzal dia tak waladzal tak disebut. Waladzal itu je kelemahan dia. Ilmu tinggi. Nak abang pun tuan, Allah Taala tinggal juga satu kesan. Oh, yang ni saya dengar pun jadi macam Allahu Akbar. Bab nikah ni seronok lah kan. Tapi bila mai dengar balik hak cerita tadi di hujung tu, hak ni saya tersandak balik tuan. Allah Ta'ala tinggal juga satu kesan ni. Nah, abang kata dosa yang dia buat dulu, makan tanpa izin. Yang dibuat bukan oleh dia. Dibuat oleh pak dia. Dibuat oleh waris dia. Turun nak memberi satu titik ingatan bahawa ni dosa hak buat dulu ni Allah wa'alaikumsalam. Kan? Kita dah risau tak? Takut ni hak kita buat hari ni ada kesan bukan hanya pada kita, pada zuriat. Orang ni bukan buat salah banyak pun, hanya termakan tanpa izin. Lepas tu dia bertaubat dan minta izin lah pun sampai sanggup berkahwin. Tapi Allah Ta'ala tinggal juga. Ini yang kata Allah Ta'ala punya kuasa. Tipu daya Allah ni kita kena jaga-jaga. Kadang dalam kita tengah duk jaga pun Tuhan bagi juga ujian. Dalam kita duk kepung jaga elok pun Tuhan bagi juga. Yang tu kita takut. La hawla wa la quwata illa billah. Yang tu tengah kita duk jaga pun ni. Mai jemaah sentiasa ni tak buat cuba jaga pekin macam mana pun tiba-tiba Allah Ta'ala uji juga dengan satu benda. Itu yang takut. Ada satu kisah lagi. Oh ni habis dekat ni no. Perempuan ni dengan lelaki ni dia pun nak berkahwin. Dia jaga sungguh-sungguh. Jaga sungguh-sungguh. Tak berhubung melalui keluarga mata tempoh bertunang ni. Tengok pun hanya tengok parah-parah yang mana kita bincang dalam kitab ni saja ni. Hak yang parah yang perlu saja. Kan? Tak pernah cakap benda-benda yang lara di kalangan mereka waktu perhubungan ni. Jaga tuan-tuan. Nak jumpa pun ada orang ketiga, ada ahli keluarga. Nak jadi satu kisah, satu peristiwa. Laki ni belilah rumah. Dia kata, abang dah beli rumah ni. Saya dah beli rumah. Nanti lepas kahwin kita duduk rumah ni. Kemudian dia kata, jomlah kita pergi tengok rumah. Tak kahwin lagi. Tunang. Dia kata, tak apa, nanti nak pergi kita dekat kak dia. Perempuan ni beritahu kat kak dia. Kak dia kata, tak apa, kita pergi. Bawa lah kakak pergi sekali. Kan? Sebelum nak pergi tu, kak dia tiba-tiba hari nak pergi tu, kak dia kata ada masalah sikit, tak boleh nak pergi. Minta maaf kata, ada kerja urgent ni, tak boleh nak pergi. Kan? Tak apalah. Kan? Kalau macam tu, dia minta tolong kawan dia. Telefon kawan dia. Ni yang free, perempuan tadi ni. Free dah, minta tolong saya, ajak kak, aku tak boleh nak ikut pula. Agak-agak hang boleh tolong. Dia kata, tak apa, boleh, aku boleh teman hang. Dia pun pergi. Lelaki tu bawa kereta, dua orang perempuan tunang dan juga kawan dia tu duduk belakang. Kan nak jaga ni, nak jaga hubungan ni, kena ada juga orang peneman ni. Bila sampai di pertengahan jalan tiba-tiba nak jadi satu ujian ha? Kan? Kawan tadi dapat mesej kata dia kena balik juga emergency. Dia kata minta maaf sungguh-sungguh tak boleh nak ikut hampa ni. Aku kena balik. Jadi perempuan dia tak apalah drop kat sini, nanti dia balik sendirilah. Depa pun bila dah sampai dah tengah jalan dah pun depa bincang balik, dia tak apalah. Kita pergi berdua je lah. Kita bukan nak buat apa pun. Kan? Kita pergi tengok aja. Lepas tu kita balik. Dah keluar dah rancang lama dah. Ni nak kena pergi juga. Depa pun pergi. Dua orang depa. Elok sampai rumah, buka pintu rumah. Dia jalan jauh-jauh kan. Nak buka pintu rumah, perempuan tu lipas lalu kat dia, terkejut. Bila terkejut, jatuh terpelecok kaki dia. Bila terpelecok kaki tu,
Hak yang lelaki tadi nak tengok lah becok lagu benar. Tinggal daripada orang je lah rumah. Kan? Tinggal daripada orang je nak tengok lah. Bila tengok ni kali pertama tak pernah tengok kaki perempuan. Bila tengok dia jadi cerita lain. Berlaku zina dalam rumah. Rumah tak ada siapa, hanya mereka berdua. Yang kata dia duduk jaga sangat daripada dulu ni. Wow, dalam perhubungan tu sampai hari ni Allah Ta'ala uji. Zina. Lepas berlaku zina tu, pakat menyesal lah. Orang baik, tuan-tuan, orang baik. Menyesal bersalah. Balik kereta dengan keadaan menangis dua-dua orang. Kan, seorang di depan, seorang belakang. Dalam penyesalan itu dah otak ni fikir macam mana pun, pum, Accident, laki mati, perempuan patah tulang. Tak boleh berjalan. Perempuan hidup, laki mati. Masuk hospital, Allah Ta'ala uji lagi. Celah-celah tu, cek ayat kencing, mengandung. Perempuan tadi, mengandung. Apa nak buat dah? Tu yang abang kata kita ni jaga dah tuan-tuan, jaga sungguh-sungguh. Bila mai satu masa ujian, Allah Ta'ala uji. Allahu Akbar. Yang tu kita sebut, Allah tolonglah jaga, peliharalah hati, peliharalah kita punya iman. Jangan sampai Allah Ta'ala uji macam tu. Na'udzubillah tuan-tuan. Kita doa supaya kita sama-sama ni dan zuriat kita tidak berdepan dengan ujian yang begini. Tuan-tuan, saya kira kita habis dekat tu lah. Cerita banyak takut diuji lagi. Kan? Mudah-mudahan Allah tak pelihara. Kan? Bila dengar macam kita pun jadi macam tersandak kan? Kan? Semua kita ni ada pernah melakukan kesilapan, melakukan dosa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi balasan dan atas kesilapan kita yang lalu terhadap zuriat dan juga keturunan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala alam. Kita berhenti dekat wali mujbir. Lepas ni kita tengok wali yang tidak mujbir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana qaddamna ma akharna wa akharna ma asarna anta alamu minna أنت غني يا حميد يا كريم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جمعنا هذا جمعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.